Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dalam Dinowo Channel. Okay, dalam episod kali ini saya ada sikit perkongsian dengan hampa berkenaan dengan sprocket ratio, sebab saya nampak masih lagi ramai yang confused tentang macam mana nak set sprocket ratio kita ni. Jadi apakah benda yang perlu kita titik beratkan sebelum kita set sprocket ratio? Hari ni jom kita sama-sama dengar apa yang saya nak kongsi dengan hampa. Okey, soalan ni jom kita tengok kat depan kita ni. Yang menampak tengok kat depan saya ni, saya ada lukis kat sini contoh, okey, ilustrasi sprocket ratio ataupun lakaran sprocket ratio punya gambar. Kalau dekat sini ni, kalau hampa tengok ni bahagian depan kalau sprocket kecil kita, saiz dia 15 untuk VF3I standard, belakang kita pakai 48. Jadi ini adalah standard kilang. Jadi kalau hampa tengok dekat sini, macam mana cara kita nak kira ratio untuk kita punya sprocket ni, sebenarnya mudah saja. Dia 48 di sini, okey. Kita kena bahagi dengan 15. Jadi untuk sprocket ratio bahagian depan dan belakang ni, bacaan dia adalah 3.2. Jadi kalau hampa tengok 3.2 ni, apa yang dimaksudkan dengan 3.2? Okey, 3.2 ni bermaksud satu pusingan belakang, okey, bersamaan dengan 3.2 pusingan sprocket depan. Jadi itu menunjukkan apa yang perlu dibuat oleh enjin kita. Pekerjaan enjin nak bekerja, nak tarik tayar bahagian belakang ni, okey, disebabkan oleh saiz sprocket kita yang besar. Jadi sprocket kecil depan ni perlu buat kerja 3.2 kali setiap kali nak tarik sekali sprocket belakang. Jadi sebab itulah kalau kita tengok dalam proses ni, bacaan sprocket ratio ni sangat penting untuk menentukan sama ada hampa nakkan torque untuk motor hampa ataupun hampa nakkan speed pada motor hampa. Jadi dua faktor ni sangat penting. Apa yang hampa nak, dan hampa dah boleh set up dekat motor hampa mengikut sprocket ratio yang betul. Okey, sebagai contoh, kalau hampa tengok dalam sprocket ratio VF3I yang standard ni dengan bacaan 3.2, okey, dengan tayar standard, dengan semua standard pada motor kita, hampa boleh mungkin dapat speed, okey, maksimum pada motor hampa dengan bacaan RPM 9000, okey, ke 9300 RPM. Okey, atas highway mungkin hampa boleh dapat sekitar 140 sehingga 150 km sejam. Ini sebagai contoh. Okey, bila hampa dah dapat reading ni, ini yang menentukan macam mana sama ada kita nak ubah sprocket ratio ni, bagi dia lagi tinggi dia punya ratio ataupun nak kurangkan dia punya ratio. Untuk kalau hampa yang dah pakai 3.2, hampa rasa torque dia terlalu tinggi, okey, tapi speed dia hampa tak dapat. Sebab apa? Hampa duk rasa macam RPM dia cepat sangat dapat cut off 9500. Okey, dia rasa dapat RPM 9500 ni cepat sangat. Itu disebabkan oleh torque kita tinggi. Jadi apabila kita dapat 9500 RPM ni terlalu cepat, itu bermaksud kita punya enjin lebih struggle untuk mendapatkan torque speed sebab dia lebih kepada torque. Jadi kita perlu elakkan motor kita berada pada 9000 hingga 9500 RPM ni, sebab ini adalah red zone untuk bacaan RPM kita untuk motor SYM VF3I. Jadi untuk dapatkan top speed yang ideal, yang lebih baik untuk motor hampa, macam mana kita nak kira dia punya sprocket ratio, jom kita tengok. Soalan ni kita masuk bahagian kedua, macam mana saya nak share dengan hampa tentang sprocket ratio ni. Kebanyakan orang tanya berapa sprocket gigi saya nak turun, depan ke belakang ke. Okey, lah ni kita tengok macam mana kalau kita turunkan gigi belakang, kita maintainkan gigi depan. Saat lagi kita akan tengok macam mana kalau kita turunkan atau naikkan gigi depan dan kita maintain gigi belakang, apa akan jadi dan dia punya bacaan ratio dia macam mana dan apa kesan daripada enjin. Okey, kalau kita tengok dekat depan kita ni, ini adalah bacaan untuk VF3I yang standard. Dia pakai 15T48, ratio dia lebih kurang 3.2. Kalau pada ratio 3.2 ni hampa rasa dia punya pick up terlalu kuat dan dia punya RPM cepat dapat cut off, itu maksudnya macam saya beritahu tadi, dia punya torque sangat tinggi. Jadi bila torque tinggi, dia mungkin enjin akan rasa struggle sikit untuk bahagian top. Sebab apa? Hampa dapat dia punya red line ataupun 9000 RPM ke atas tu cepat sangat. Jadi itu menandakan hampa perlu drop sikit hampa punya sprocket ratio untuk dapatkan torque speed. Okey, yang ni yang kedua, kalau hampa tengok 47 belakang, 15T depan, kita dapat kurang sikit 3.13. Bila hampa dapat contohnya pada 15T48 ni, okey, 3.2 ratio, hampa dapat top speed katanya maksimum yang kita dapat 140 ataupun 150 km sejam. Pada RPM lebih kurang, kalau hampa naik santai lebih kurang dalam 9000 RPM lah. Okey, bila hampa tukar pakai 15T47 3.13, apa yang boleh hampa rasa, dia punya torque mungkin tak ada signifikan terlalu banyak lah. Mungkin hampa akan kurang sikit saja torque, tapi pada bahagian
top speed dia ni mungkin hampa akan dapat rasa RPM hampa apabila hampa punya top speed 14 tu dia turun sikit. Tadi mungkin hampa dapat pada 9000 lah, dia mengikut 8000 ataupun 8500. Itu menandakan kita punya torque dah reduce, top speed kita lebih tinggi berbanding dengan biasa disebabkan kerja kita pada bahagian enjin dah kurang. Sebab tadi dia nak dapat 14 dia punya RPM 9000. Lah ni kita dapat 14 RPM rendah lagi. Maksudnya dia turun dah kepada 8000. Itu maksudnya enjin kita lebih relax, minyak kita lebih kurang pakai dan kita punya top speed berpotensi dapat lebih tinggi berbanding dengan 15T48. Sebab tu kita kata tadi kalau torque tinggi, speed mungkin akan kurang. Tapi kalau kita kurangkan torque, speed akan lebih tinggi. Tetapi dia bergantung. Macam saya tunjuk dekat sini, kalau hampa tengok untuk motor yang setting standard, dia punya tayar standard, size standard, rim size standard dan juga dia punya exhaust dan semua sekali barang standard. Apa yang saya nak suggest kat hampa, jangan turun kurang daripada 45 sebab bacaan 3.0 punya ratio ni kadang-kadang apabila hampa turun terlalu banyak daripada 48 terus turun 45, enjin dan ECU kita belum konsisten lagi dari sudut reading dia. Tak, untuk konsistensi pada bahagian ECU ni pun penting untuk hampa run, hampa make sure hampa clock maximum top speed untuk bacaan yang cantik pada hampa punya bahagian ECU kita supaya lebih konsisten apabila hampa nak dapatkan top speed. Sebab tu orang kata kalau nak dapatkan top speed motor ni kita kena ajak supaya kita punya electronic system kita dan juga enjin kita dapat bekerja dengan smooth untuk dapatkan top speed yang lebih ideal untuk apa yang kita nak. Jadi kalau hampa tengok dekat sini untuk komponen enjin yang standard saya tak syorkan hampa untuk buat modifikasi lain. Okey, maksudnya contoh tukar ECU lagi dan sebagainya sebab kita bimbang ada komponen-komponen dalam enjin yang mungkin tak boleh nak support kekuatan apabila hampa dah buka RPM terlalu tinggi. Sebab RPM 9500 ni kilang dah tahu dah 9500 maksimum yang enjin kita boleh pergi. Sebab kalau dia buka lebih pada 9500 mungkin ada part-part yang mungkin tak boleh nak support dah kekuatan enjin tadi. Jadi bila dah lama-lama kita naik mungkin barang tadi akan mula rosak. Jadi kat sini kalau hampa tengok 15T45 dia punya ratio dia lebih kurang 3.0. Di sinilah yang selalu jadi problem apabila hampa turun mengejut, hampa tak follow satu-satu. Apabila hampa test 46 ni hampa skip, hampa terus turun 45, hampa akan rasa mungkin awak top kita lemah sangat, nak dapat cut off susah. Yang ni saya nak tegur sikit kepada kebanyakan orang. Kalau hampa nak setting sprocket, jangan tengok kepada motor kita boleh sampai cut off atau tak boleh sampai cut off, tetapi tengoklah kepada berapa bacaan top speed yang kita target. Contohnya 15, dia turun daripada RPM tinggi kepada RPM rendah, itu maksudnya motor kita dah lebih kuat dari segi performance dia untuk top speed dan dia lebih kurang pressure untuk bahagian enjin. Itu adalah kebaikan untuk motor untuk jangka masa panjang. Tapi kalau hampa yang mana yang nak ligan RPM cut off 9500 duk nak maintain atas highway 9000 RPM ke atas, hampa akan rasakan motor hampa lebih cepat dapat problem berbanding dengan orang yang dapat 150 dia punya RPM dia 8000. Hampa 9000 dia 8000, 8000 tu akan lebih relax lagi dan dia boleh cruise lebih jauh, minyak dia lebih jimat. Ini yang kita nak beritahu. Jadi untuk hampa waktu turun sprocket ratio kepada 3.0 ni saya kurang syorkan kalau hampa nak turun mengejut. Tapi maksimum untuk motor standard turun sekadar sampai 45 ni bacaan which is bacaan dia hanya 3.0 ratio dia. Sebab pada ratio 3.0 ni dia punya perubahan signifikan pada dia punya top speed tu akan ada. Jadi kalau hampa tengok 45 ni, kalau hampa pakai 48 top speed hampa mungkin dapat lebih kurang 150. Tapi kalau hampa turun dan turun satu persatu, hampa akan dapat tengok dia punya bacaan 45T 3.0 ratio ni, hampa punya top speed dia akan lebih tinggi kadang-kadang. Apabila hampa naik pada satu jalan yang cantik, hampa mungkin akan dapat lebih kurang 160 km sejam. Hampa punya RPM pun ada di bawah 9000 saja. Pada ketika tu tak payah risau dah bila lagi nak boleh dapat 9500, tak perlu. Sebab hampa perlu dapatkan bantuan angin baru pada masa tu hampa akan dapat clock balik kepada kita punya 9000 RPM. Sebab dia, ini yang kita nak cerita di sini, apabila dua asas utama yang hampa perlu ambil kira, hampa nakkan torque ataupun hampa nak top speed. Kalau hampa nakkan top speed, jangan mimpi yang kita boleh clock sampai 9500 RPM sebab motor kita dah kurang torque. Jadi dia kurang support dah untuk dia nak pergi lebih kuat pada bahagian enjin tu untuk pressure dapatkan RPM yang lebih tinggi. Sebab apa?
kita sekarang ni mengejar top speed. Apabila mengejar top speed, kalau hampa dapat 8000 RPM, 150 km sejam, hampa cuba bayang, hampa naik sikit lagi RPM kepada 9000, potensi untuk hampa dapat 160 ke 165 km sejam tu akan ada. Sekejap lagi saya akan tunjuk lakaran dekat sini supaya hampa dapat tengok dengan lebih jelas. Ini saya nak tambah sikit lagi pasal isu yang kita punya perubahan sprocket ratio ni. Kalau hampa tengok kat sini, saya ambil terus perubahan di antara 15T 48 dan 15T 45 ni. Okey, kenapa kita kata kalau turunkan sprocket ni dia lebih bagus dari segi nak dapatkan torque? Sebab kalau hampa tengok di sini, kalau kita pakai 48T, enjin kita dia akan kerahkan depan ni bekerja 3.2 kali untuk tarik sprocket belakang. Tapi kalau kita turunkan gigi sprocket belakang, depan ni dia akan buat kerja kurang berbanding dengan sprocket yang lebih besar belakang tadi. Nampak dia buat 3.0 kali saja kerja berbanding dengan sprocket ratio yang lebih besar. Jadi dari segi penggunaan enjin kita punya kekuatan, dia lebih safe dari segi penggunaan sprocket yang lebih kecil. Sebab tu kalau kita tengok di sini, untuk dapatkan 140 km sejam dengan sprocket yang besar macam ni, kita hanya dapat 9200 RPM baru dapat 14. Tapi bila kita turunkan sprocket 8000 RPM pun kita dah dapat 14. Jadi dekat sini potensi untuk 1548 nak dapat 150, dia hanya ada beza lagi 300 RPM. Boleh tak boleh dapat memang susah. Sebab apa? Dia perlu lebih kurang 500 ke 1000 RPM baru dia akan ada lonjakan dari segi perubahan kita punya top speed. Kalau tengok dekat sini, bila kita buat turun sprocket kita lebih rendah berbanding dengan yang asal, dapat 3.20 kali saja dia perlu buat kerja. RPM dia akan lebih rendah, maksudnya enjin dia bekerja dengan kerja yang kurang sikit berbanding dengan sprocket yang standard tadi. Jadi dia ada gap 1500 RPM lagi untuk dapatkan extra top speed tadi. Jadi kalau hampa tengok enjin lebih smooth, insya-Allah kita punya power kita akan sampai. Apabila kita ada tukar satu dua barang yang mungkin saya akan kongsi sekejap lagi, hampa akan tengok perubahan macam saya kata tadi. Apabila dia naik ke 9000 RPM, hampa mungkin boleh dapat 155 ataupun 150 km sejam senang-senang sahaja. Okay, tadi kita dah tengok bacaan ratio untuk setiap perubahan. Kalau kita turun satu gigi belakang, berapa kita punya ratio yang kita dapat. Lalu ni kita nak tengok speed yang kita dapat dengan bacaan RPM yang kita ada. Apakah yang boleh membantu kita untuk dapatkan top speed. Kalau hampa tengok di sini, di setiap satu ni saya hanya buat contoh dia punya RPM punya bacaan dengan kelajuan yang sama. Contoh, apabila hampa naik yang sebelum ni standard 1548, contoh hampa dapat 14 tapi RPM agak tinggi 9200. Yang mana 9200 RPM ni ini sangat berisiko pada enjin. Kalau hampa duk cruise atas highway, dia duk merendam enjin terlalu lama pada RPM yang tinggi, ini adalah pekerjaan enjin. Enjin duk buat kerja ni 9200 RPM ni, okey, untuk produce hanya 140 km sejam. Tapi kalau hampa turunkan gigi 47, dia dah kurang sikit, dia lebih kurang 8800 RPM, hampa dah dapat 14. Maksudnya enjin dah kurang sikit bekerja. Masa ni hampa dah rasa macam motor kurang gegaran, dia relax sikit dari segi dia punya performance. Hampa turun sikit lagi, hampa dapat 14 tapi RPM lebih rendah. Nampak tak? RPM kita hanya dapat 8500 saja, dia dah boleh pergi dapat 14. Kalau hampa turun lagi, berkemungkinan 14 daripada 8000 RPM saja. Hampa tengok nah, bila hampa tengok di sini, gap untuk 15T48 9200 dengan 9500 RPM tak jauh, 300 RPM saja lagi. Jadi bila hampa dekat sini, dia sangat bahaya. Kalau hampa tengok di sini, potensi untuk yang nombor 2 ni dapat top speed lebih tinggi berbanding nombor 1. Yang ni saya dah consider sebagai max, dapat 14 ni. Hampa pergi tengok yang nombor 2 ni, okey, 8800 RPM nak ke 9500, dia ada lebih kurang 700 RPM lagi. Jadi bila kita tengok dekat sini, dapat 14 8800 RPM, kalau hampa dapat bantuan angin ataupun hampa cucuk angin reta dan sebagainya, hampa mungkin akan dapat 15 ataupun 155 lebih kurang macam tu kalau dengan RPM 9200 lebih kurang. Kalau dekat sini hampa tengok lagi, dia turun 8500, dia ada gap lebih kurang 1000 RPM. Bila 1000 RPM hampa dapat 14. Kalau dengan bantuan angin ataupun kalau hampa jenis kaki tunduk dan sebagainya, hampa akan dapat lebih tinggi lagi. Dia punya top speed mungkin lebih kurang dapat dalam 158 lebih kurang macam tu. Kalau lebih kurang dalam 15T45 ni, kalau tengok di sini 1500 RPM lagi yang ada balance dengan kekuatan motor yang ada. Hampa tengok nah, macam ratio 3.0 ni, sebab tu saya tak bagi turun bawah daripada 3.0 sebab kita takut kita punya enjin tak dapat nak support. Jadi bila dekat sini dengan 14 km sejam, bawah ni
di bawah sangat daripada red line, 1000 daripada red line, 9000 adalah red line dah. Jadi kalau hampa tengok di sini, dia punya bacaan 8000 RPM, hampa dah dapat lebih kurang dia punya top speed dapat 14, jadi hampa akan dapat gap dia lebih banyak. Maksudnya hampa mungkin akan dapat 160 km sejam apabila hampa punya RPM dah mencecah 9200 ataupun 9000 RPM. Jadi ini adalah contoh macam mana kita nak set, tetapi ini semua bergantung pada berat badan kita dan juga apa lagi modifikasi yang hampa boleh buat untuk bantu motor hampa boostkan hampa punya power pada bahagian enjin ni. Ini power bahagian enjin. Top speed ni akan naik apabila ada bebanan yang hampa dah buang. Jadi dekat sini faktor kita punya sprocket ratio ni yang nak menentukan sama ada kita nak main torque tinggi ataupun kita nak main top speed tinggi. Ini adalah contoh perkiraan yang mungkin boleh kita buat. Sekejap kita akan tengok macam mana kalau kita buat turun depan ataupun macam mana kalau kita buat naik bahagian depan punya sprocket. So ni next yang saya nak tunjuk kat hampa kalau kita buat perubahan pada bahagian gigi depan sprocket kita. Jadi kalau hampa tengok di sini, yang ni adalah standard 15T bahagian depan. Kalau kita naikkan satu gigi daripada bahagian depan ni jadi 16T, dan kalau kita turun satu gigi pada bahagian depan kepada 14T, apa dia punya perbezaan dia? Okay, kalau kita tengok tadi dengan hampa punya sprocket ratio yang standard 3.2, hampa dah rasa torque sangat tinggi. Okey, bayangkan kalau dia punya torque lebih tinggi daripada 3.2, apa akan jadi pada motor kita? Satunya lebih struggle dari segi dia punya vibration pada motor, yang keduanya dia punya RPM akan cut off lagi lebih cepat. Jadi kalau hampa tengok di sini, contoh yang saya dah buat perkiraan kat hampa, kalau hampa buat naik satu gigi saja bahagian depan 16T 48, dia punya bacaan dah jadi 3.0. Maksudnya lebih kurang hampa turunkan 3 gigi berbanding gigi belakang tadi. Turun naik gigi satu gigi depan ni lebih kurang macam kita bawa turun 3 gigi belakang. Jadi dia punya lebih kurang macam tadi ni 15T 45. Nampak? Jadi perbezaan dia sangat ketara. Jadi untuk macam saya kata kat hampa tadi, kalau hampa turun daripada satu gigi ke satu gigi, hampa akan dapat konsistensi enjin yang lebih baik, insya-Allah. Yang tu saya boleh recommend kat hampa. Tapi kalau hampa buat turun terlalu banyak, dia punya perubahan tu akan jadi terlalu mendadak. Sebab tu yang hampa duk rasa awak motor di bahagian top ni, kita punya peak susah sangat nak sampai kepada dia punya 9000 RPM pun susah dapat sebab dia jadi lemau sangat. Sebab itulah, sebab motor kita tak biasa diajak dengan kelajuan yang tinggi. Tiba-tiba kita nak kerah dalam situasi motor kita masih lagi dalam keadaan yang orang kata darah lah. Okay, tiba-tiba kita nak press terus supaya dia buat bekerja dengan lebih keras. Ada setengah komponen yang belum boleh dapat konsistensi tu untuk support kita punya kelajuan motor. Jadi pada hampa yang nak buat turun 16 ni, boleh kalau hampa nak buat turun. Jadi hampa akan dapat rasa dia punya perbezaan terlalu ketara. Jadi dia akan ambil masa untuk hampa dapatkan top speed tu. Jadi sebab itulah hampa perlukan long distance travel untuk dapatkan top speed. Instead of kalau hampa jalan kot dekat, hampa akan rasa motor hampa memang dia punya pick up dia agak kurang sikit, tapi dia punya top speed tu boleh-boleh saja. Cuma hampa perlukan distance yang lebih jauh untuk hampa dapatkan top speed. Sama juga kalau contoh hampa bawa naik hampa bawa turun satu gigi bahagian depan ni, dia lebih kurang macam hampa bawa naik gigi belakang ni 3 gigi. Kalau hampa tengok di sini, dia akan dapat ratio 3.4. Hampa bayang tengok kalau hampa pakai sprocket ratio 15T depan, 51 belakang, hampa akan rasa pelik. Motor kita dah jadi serupa dengan motor cross lah, macam nak naik bukit setiap hari. Jadi itulah dia punya perbezaan kalau kita bawa naik ataupun buat turun gigi pada bahagian depan sprocket. Jadi mungkin adalah resepi yang hampa pakai, hampa mungkin bawa turun gigi depan ni lebih kurang 43 ke ataupun 40, hampa nak pakai gigi depan ni 14. Boleh, resepi tu hampa boleh guna. Cuma macam saya selalu beritahu, kalau hampa pakai sprocket yang terlalu kecil pada bahagian depan ni, hampa kena tahu macam mana peranan yang akan dilakukan oleh enjin untuk nak tarik sprocket yang kecil. Okey, memang kalau dari segi kita punya ratio nampak lebih kurang sama, tapi apabila steering kecil naik kereta kancil, steering dia besar sikit yang standard, nak pulah dia kalau tak ada power steering kita akan rasa berat lah. Tapi still okey sebab steering besar ni dia punya bila kita pusing sikit pun dia punya pergerakan tu dah banyak, sebabkan dia punya radius kita punya orang kata apa, steering tu dia besar. Sama juga macam radius kalau kita pakai radius sprocket depan ni, walaupun satu gigi, hampa nampak perbezaan dia nak compare dengan kalau kita buat turun kita punya sprocket ataupun kita buat naik sprocket bahagian belakang. Jadi penurunan satu gigi ni dia akan ada kesan yang agak signifikan pada kita punya bahagian enjin. Tetapi kalau hampa dah punya setting tu, pemen dah recommend cun-cun sebab hampa dah buat modifikasi tertentu, tak ada masalah untuk bawa turun ataupun bawa naik. Tetapi untuk saya hanya recommend ke hampa untuk maintain gigi depan, hanya main gigi belakang sahaja. Itu pun hampa boleh tengok dalam video yang saya tunjuk sebelum ni, saya pernah dapat 172 km
sejam hanya dengan enjin standard saja. Boleh nak dapat, tak ada masalah. Sebab apa? Memang hari-hari saya duk cruise. Siapa yang pernah jumpa saya atas highway, dia nanti tahu macam mana saya kerah motor saya setiap hari. Okey, sekejap lagi kita akan tengok lagi apa benda yang saya akan kongsi lagi dengan hampa dalam topik spoket ratio ni. Okey, so contoh yang next saya nak tunjuk kat hampa ni, kalau dari segi hampa punya spoket ratio, hampa dah dapat, hampa rasa memang okey dengan setting spoket ratio ni, saya rasa dia punya setting ni cantik, tapi saya nak dapatkan 9000 rpm gap tu, 1000 rpm tambahan tu, saya rasa macam berat sangat sebab saya pun berat. Jadi motor saya pun terasa berat. Cuma saya duk dapat 14 km sejam ni duk mengikut 8000, 8200, 8500 rpm. Jadi macam mana kita nak naik kita punya kuasa enjin balik? Okey, jadi kalau hampa tengok dekat sini, apa yang saya nak kongsi dengan hampa, yang ni kalau hampa semuanya standard lebih kurang lah. Okey, jadi bila sampai 14 rpm dah tak boleh pergi naik lah. Sebab apa? Power engine dah kurang. Jadi untuk boostkan balik kita punya power engine, untuk tambah semula power engine kita, okey, kita perlu upgrade certain benda, yang mana contohnya kalaulah kita tak boleh nak kurangkan berat badan kita, berkemungkinan kita boleh kurangkan dari segi kita punya berat pada bahagian rim ataupun pada bahagian tayar. Sebab tayar yang besar memang dia punya berat tu lebih berbanding dengan tayar yang lebih kecil. Okey, cumanya kalau hampa pakai rim yang lebih kecil tu memang lagi sakal lah. Tapi dari sudut perbezaan calculation untuk kita punya rotation, kita punya speedometer tu, yang hampa rasa ringan ke hampa rasa berat, tu topik lain kita bincang. Okey, cuma hari ni kita nak fokus macam mana nak naikkan kita punya top speed. Sebagai contoh, kalau hampa dah tukar exhaust, okey, hampa akan rasa balik hampa punya torque akan bertambah. Sebab apa? Dengan exhaust yang sikit ada lawah pada bahagian exhaust tu, hampa akan rasa dia punya keluar power engine tu lebih sikit. Okey, tetapi make sure jangan pakai exhaust open untuk engine standard lah. Kalau boleh pakai yang jenis ada brake pressure untuk exhaust. Okey, jenama itu terpulang pada masing-masing lah. Okey, air filter pula hampa perlu tengok, sebab kalau dalam kita punya AFR kita, dia punya reading tu lebih kurang sama. Minyak pun duk keluar sama, angin pun duk masuk sama, jadi dia punya cantik untuk keluarkan power tu agak kurang sikit nak dapat. Jadi sebab itulah dia perlukan dapat angin luar, hampa kena dapatkan cucuk angin reta baru hampa boleh dapat power, berbanding kalau hampa gunakan air filter yang lebih lawas sikit. Contohnya hampa ambil air filter yang lebih angin masuk banyak lah. Okey, jadi macam contoh jenama-jenama yang saya kongsikan dengan hampa sebelum ni, hampa boleh tukar kepada aftermarket, hampa akan dapat rasa sedutan angin tu lebih bagus, dan dia punya impact kepada kita punya AFR tu lebih baik untuk masuk ke dalam kita punya sistem combustion kita. Jadi dia punya pembakaran minyak dan juga pembakaran angin masuk dalam kita punya engine produce lebih banyak power kepada kita punya combustion system. Dia akan keluarkan power yang lebih sikit untuk upkan kita punya RPM ni kepada RPM yang lebih tinggi. Jadi apabila RPM kita mula naik, yang ni result yang hampa akan dapat. Jadi yang lain pula, yang kalau hampa tengok sini, kalau hanya kita tukar kepada air filter yang bagus, tapi spark plug kita tak dapat produce api yang bagus dalam enjin, combustion system kita pun tak akan dapat jalan dengan baik. Jadi spark plug pun memainkan peranan untuk hampa tukar apabila kalau hampa nak dapatkan power yang lebih. Jadi 4 benda yang basic ni hampa tak perlu usi enjin lagi, hampa hanya perlu tengok benda ni saja untuk hampa boostkan hampa punya power enjin naik semula daripada torque yang dah turun tadi disebabkan oleh spoket ratio. Jadi spoket ratio tak ada masalah sebab dia hanya turunkan torque daripada konsistensi dia punya putaran, dia punya spoket depan dan belakang ni untuk mengawal kita punya putaran roda kita. Jadi dekat situ dia punya power engine dah makin kurang guna. Okey, jadi dia dapat speed yang lebih orang kata apa, lebih kurang sama, tapi dengan power engine yang hampa kurang guna. Maksudnya enjin hampa ada baki lebih kurang 1500 lagi untuk hampa guna. Cuma nak dapatkan lagi 1500 itu, dia perlukan sikit support daripada bahagian lain, yang mana 4 bahagian yang saya tunjuk ni, insya-Allah hampa boleh dapat 160 km sejam, mungkin reading hampa lebih kurang 9200. Jadi kalau hampa maksimum, yang ni maksimum RPM yang mungkin hampa boleh dapat. Tapi kalau hampa reduce sikit RPM dia kepada 9000 ataupun 8500, mungkin hampa punya top speed lebih kurang 15 ke 155 km sejam. Itu dah cukup baik untuk motor yang setting standard. Dapat 155 km tu kira dah cukup okey lah, no? Untuk hampa yang mungkin nak layan motor standard. Saya rasa sampai sini dulu dalam perkongsian saya kali ini, sebab mungkin kalau saya nak kongsi semua sekali tentang spoket ratio ni, dia akan ambil masa yang terlalu panjang. Sebab dalam video sebelum ni pun saya dah tunjuk dah ada satu video tentang spoket ratio. Kalau hampa boleh tengok di sini, saya dah tunjukkan dah macam mana cerita tentang spoket ratio, tapi mungkin ada yang terlepas episod tu. Jadi kalau hampa tengok dekat sini, banyak lagi sebenarnya perkongsian tentang spoket ratio ni saja, dan juga apa yang boleh kita buat pada bahagian spoket dan rantai ni untuk upkan kita punya power pada motor kita. Contohnya dari
segi saiz kita punya rantai dan sprocket, dari segi dia punya ketebalan dia, sama ada 428 ke hampa nak pakai ataupun hampa nak pakai 415 ke, itu boleh digunakan tetapi mengikut spesifikasi tertentu. Kalau untuk orang yang pakai rim standard dengan saiz tayar yang besar, hampa jangan pakailah kita punya rantai yang bersaiz 415, tapi maintain pakai 428. Cuma 428 apa yang kita nak pakai, sama ada yang biasa, heavy duty ataupun O-ring, X-ring, U-ring dan sebagainya, yang tu akan main peranan dari segi menentukan berat pada kita punya bahagian sprocket tadi. Sebab kalau berat dekat bahagian situ, memang power engine kita akan sentiasa drop. Itu adalah signifikan yang mungkin hampa akan rasa dengan pertukaran bahagian saiz rantai ataupun jenis rantai saja. Itu pun dah boleh merubah kita punya torque speed pada bahagian motor. Tambah-tambah lagi kalau hampa tengok balik aspek, kalau tinggi rendah tayar pun dia akan mainkan peranan untuk merubah kita punya ratio setting pada bahagian kita punya sprocket. Yang tu saya akan cerita dalam episod akan datang, insyaAllah. Tapi sekadar ni dulu perkongsian saya kali ini. Saya harap perkongsian kali ini pun ada sedikit manfaat untuk hampa yang mungkin selalu bertanya tentang nak ubah sprocket ratio ni. Jadi untuk yang saya beritahu, kalau hampa masih mengekalkan rim standard, pakai tu minimum saya punya ratio yang saya syorkan ke hampa, minimum sampai 45 lah bahagian belakang. Kalau hampa turun lagi, mungkin motor akan jadi terlalu lemau lah. Kalau hampa dah buat modifikasi sikit, hampa dah turunkan saiz tayar belakang atau tayar depan kita ni kepada tayar ataupun rim yang lebih kecil, pada ketika tu saya akan advise hampa untuk turunkan lebih lagi kepada 44, 43 sehinggalah saiz 40. Kalau hampa turun di bawah 40 pula, motor akan jadi kurang balik, hampa kena upkan balik hampa punya engine punya power. Itulah cara macam mana kita nak buat satu persatu. Jangan terus-terus nak operate engine. At the end kita akan suffer, sebab engine ni dia banyak komponen yang perlu hampa tahu sebelum hampa buat modifikasi. Hanya dengan tukar ECU, engine hampa kita tak ada penambahan dari segi kekuatan dan juga elemen barang-barang yang perlu hampa ganti. Itu akan boleh merosakkan setengah barang dalam engine. Sebab macam saya cerita tadi, dengan RPM yang terlalu tinggi kita buka, enjin bekerja dengan lebih kuat. Kalau dengan barang material yang dia gunakan yang standard ni, dia tak akan dapat support dengan RPM yang terlalu tinggi. Sebab itulah motor kita cepat floating dan motor kita cepat hilang power pada RPM yang tinggi. Sebab kita punya minyak tak boleh nak support dengan cantik, dan enjin kita pun dah mula ada sistem komponen tu yang dah tak boleh nak bekerja. Jadi setakat ni dulu perkongsian kali ni. InsyaAllah saya akan share lagi info-info dengan hampa tentang VF3i dan juga motor-motor lain hampa boleh guna kaedah yang sama. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino World Channel. Assalamualaikum.